Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia Tuan Pengerusi Surau Al-Hijrah Kota Warisan, Tuan Haji Hasbullah bin Mad. Yang dihormati tuan-tuan imam, yang dimuliakan Al-Fadhil Ustaz Zulkifli Ismail yang datang jauh daripada Melaka, sudi datang untuk meraihkan majlis cinta Rasul kita pada malam ini. Yang dihormati tuan-tuan, puan-puan, adik-adik yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, yang telah memberikan kita nikmat Islam. Dengan itu kita dapat bebas daripada kegelapan kekufuran dan dapat membuka kepada cahaya keimanan. Alhamdulillah, dengan itu Allah memberi kita jalan ruang untuk meraih kasih Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah juga kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita jalan untuk kita mendapat meraih ataupun mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dicintai, yang sangat dikasihi oleh Allah, yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Sekiranya kamu mencintai Allah, maka ikutlah Rasul, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga nescaya Allah akan mencintai kamu, nescaya Allah akan mencintai kamu dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Mudah-mudahan sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. InsyaAllah pada malam ini kita akan teruskan karnival cinta Rasul kita dengan siri-siri ceramah. Kita mengikut sunnah Rasulullah, iaitu berada pada majlis ilmu. Kita baru selepas tadi menunaikan solat berjamaah. Alhamdulillah kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam ini tajuk kita adalah tajuk yang contemporary, yang selalu diperdebatkan, dibahaskan di majlis-majlis diskusi ilmiah. Dalam tajuk kita pada malam ini ialah sekular dan bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Jadi isu ni adalah isu mungkin agak berat juga. Mudah-mudahan insya-Allah Ustaz Zulkifli Ismail dapat memberikan kecerahan pada kita, dapat memberi bimbingan dan panduan pada kita untuk melalui hidup-hidup kita, untuk mengelakkan diri kita dari terjebak dalam perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa Ustaz pergi tandas tu. Okey, InsyaAllah pada malam ini dengan majlis ilmu ini, mudah-mudahan Allah akan memberi maghfirah pada kita, Allah akan beri rahmat pada kita sebagai bekalan kita sebelum kita menuju ke padang mahsyar pada satu hari yang nanti berdiri di hadapan Rabbul Jalal. Dan mudah-mudahan kita akan mendapat syurga Allah yang dijanjikan olehnya. Kita jemputlah Ustaz sebentar lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana waftah alaina abwab al-fahmi wal ilmi wal hikmah kama fatahta ala anbiya'ika wa awliya'ika wa ibadika as-salihin. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Yang saya hormati Al-Fadhil Tuan Pengerusi Majlis, yang saya muliakan Al-Fadhil Pengerusi surau ataupun masjid yang diberkati Allah ini dan ahli jawatan kuasanya. Seterusnya yang saya hormati Al-Fadhil para ulama dan asatizah, para afadilul ulama wal asatizah, dan yang dirahmati Allah seluruh muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sekalian. Alhamdulillah pada malam ini dengan kemudahan daripada Allah Subhanahu wa taala, taisir minallah, kita berhimpun dalam suatu majlis daripada majlis-majlis yang bermaksud untuk membesarkan Rasulullah
memuliakan baginda sallallahu alaihi wasallam sempena bulan kelahiran baginda. Dan saya diberikan tajuk amanah untuk menyampaikan suatu ceramah atau ucapan yang diberi tajuk sekularisme dan percanggahannya dengan ahli sunnah wal jamaah. Jadi ini adalah merupakan suatu tajuk yang baru sebenarnya. A very new topic, never been discussed before. Topik yang sangat baru yang tidak pernah dibicarakan sebelum ini secara serius. Jadi kalau saya diberi tajuk sekularisme dan pertentangannya dengan Islam, it will become easier for me. Akan jadi lebih mudah untuk saya menghuraikannya. Dan lebih mudah untuk tuan-tuan mendengarnya. Tapi apabila saya diberi tajuk sekularisme dan pertentangannya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ia adalah sesuatu yang sangat teknikal. Kerana istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah mewakili suatu mazhab dan aliran yang paling dominan di dalam Islam. Aliran yang menjadi aliran Sawadul A'zam, golongan teramai daripada kalangan muslimin, yang merupakan golongan yang mengikut pendirian Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari di dalam persoalan tauhid dan persoalan pemikiran atau ta'akkulan. Yang mana pendirian ahli sunnah wal jamaah dari sudut tauhidnya dan dari sudut pemikirannya itu dibahas dan kemudiannya dihuraikan di dalam ilmu kalam, atau dipanggil juga ilmu usuluddin, atau dipanggil ilmu aqaidul iman, atau yang dipanggil di peringkat awam ilmu sifat 20. Oleh itu membincangkan pertentangan sekularisme dengan ahli sunnah wal jamaah is surely a very challenging tugas yang very challenging, yang begitu mencabar. Kerana orang yang nak menyampaikannya mesti menyampaikannya dengan betul. Supaya memberi hak dan amanah kepada ahli sunnah wal jamaah di dalam menyatakan pendirian berhubung sekularisme. Baik. Saya cakap orang putih ni bukan sebab apa. Saya dalam proses daurah bersama dengan pelajar-pelajar universiti yang tinggal lebih kurang lagi 23, 24, 25, 26, 3 hari lagi. Jadi bila dengan pelajar universiti, I tend to speak in English with them, so that they may understand more and become more what we call eager to hear and to follow the speech. Sebab dia orang terpelajar. Kalau kita cakap Melayu, dia tak berapa seronok. Dia cakap orang putih. Nak buat macam mana? Jadi lebay akhir zaman ni macam tu lah. Baik. Sekularisme itu apa? Ahli sunnah wal jamaah itu apa? Sebenarnya, frankly speaking, tajuk ni sangat sesuai dan sangat tepat bagi hak ahli sunnah wal jamaah. Kerana musuh sebenar kepada ahli sunnah wal jamaah bukanlah Wahabi dan bukanlah Ibnu Taimiyah. Kerana Ibnu Taimiyah dan of course Wahabi yang merupakan susulan galur daripada Ibnu Taimiyah datang
very late, begitu lambat dalam sejarah perkembangan pemikiran. Dia datang pada abad yang ke-7 Hijriah. Ada yang ke-700. Abad yang ke-7, abad yang ke-7. Jadi sebelum itu, daripada abad yang ke-3, yang ke-4, yang ke-5, and of course, lebih awal daripada itu, abad yang ke-2, yang ke-3, yang ke-4, yang ke-5, yang ke-6, who is it the Ahlus Sunnah wal Jamaah was confronting? Faham tak bahasa Inggeris ni? Sebab saya cakap broken English, sebab tu saya tanya faham tak faham. Kan dia dengar macam Jerman pula kata dia. Jadi apa yang Ahli Sunnah wal Jamaah buat? Pada abad kedua, abad ketiga, abad keempat, abad kelima, abad keenam, siapa yang dia hadapi? Hari ini bila menyebut Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka cuba mempertembungkannya dengan Wahabi dan Salafi. As if Wahabi dan Salafi itu atau Ibn Taimiyah itu adalah merupakan musuh tradisi Ahli Sunnah wal Jamaah dalam pemikiran dan dalam keilmuan. Sebenarnya tidak. Sebenarnya musuhnya yang sebenar, the first and ever, ialah golongan ahli falsafah. Ahli falsafah. Al-Imam An-Nasafi dalam Aqaidun Nasafiyah mengingatkan hakikat ini. Begitu juga Al-Imam Ahmad Ad-Dardir dalam kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah menegaskan hakikat ini. Dengan mengingatkan bahawa Ahli Sunnah wal Jamaah itu berpendirian bahawa hakikat itu ada. Segala sesuatu itu mempunyai hakikat. Meja ada hakikat dia. Tiang ada hakikat dia. Batu ada hakikat dia. Khilafan lis-sofastah, menyalahi dengan pendirian golongan ahli falsafah yang dipanggil sofism, yang menolak wujudnya hakikat. This is going to be a very long lecture. And you have to be very patient with me tonight. Because you give me no choice. Boleh tak? Oh tak boleh, kita sengkat-sengkat aja. Baik. Kebetulan memang bidang saya dalam bidang itu, usuluddin. Ketika belajar di Universiti Al-Azhar. Baik. Golongan sofastah ini menjadi musuh ketat kepada ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Baik. Ahli sunnah wal jamaah ni siapa? Ahli sunnah wal jamaah adalah ulama yang mengikut Al-Imam Abu Hasan Asy'ari di dalam mempertahankan pendirian-pendirian ahli sunnah wal jamaah yang diambil daripada salafus salih. Ahli sunnah wal jamaah itu telah sejak wujud di zaman sahabat. Sahabat mengikut ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita tengok di dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang datang sebelum datangnya Imam Abu Hasan Asy'ari, dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah itu telah menyebut ahli sunnah wal jamaah. Sedangkan Al-Imam Abu Hasan Asy'ari datang kemudian daripada zaman Al-Imam Abu Hanifah. Pengarang kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah berpendirian dengan akidah ahli sunnah wal jamaah berdasarkan pendirian Al-Imam Abu Hanifah. Jadi ahli sunnah wal jamaah ini adalah merupakan pendirian yang sebenar dalam Islam, yang menjadi pegangan salafus salih daripada kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Adapun Al-Imam Abu Hasan Asy'ari sekadar menjadi figure yang mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu dengan dalil-dalil daripada Al-Quran, daripada sunnah dan daripada akal. Menggunakan dalil-dalil akal bagi berdepan dengan ahli falsafah yang melontarkan idea dan pemikiran Yunani di dalam menggarap persoalan akidah yang terdapat di dalam Al-Quran, tetapi dengan garapan yang membawa kepada kefahaman yang menyeleweng dari akidah ahli sunnah
wal Jamaah. Al-Imam Abu Hasan Asy'ari menjadi orang yang paling menyedari soal ini, kerana sebelum itu beliau mengikuti pendekatan Mu'tazilah. Dia bersama dengan Mu'tazilah dalam tempoh yang panjang dan menjadi antara sandaran kepada gurunya dalam berhujah bagi pihak Mu'tazilah. Tetapi apabila sampai kepada suatu isu akidah, apabila golongan Mu'tazilah mengatakan bahawa wajib bagi Allah membuat yang baik sahaja, tidak boleh membuat yang tak baik bagi manusia. Ketika itu Al-Imam Abu Hasan Asy'ari melihat Mu'tazilah sudah menyalahi adabnya terhadap Allah, kerana ia membataskan kehendak Allah kepada yang baik. Tetapi perkara yang tidak baik bagi Mu'tazilah, Allah tidak boleh berkehendak yang tidak baik bagi manusia, kerana itu dianggap zalim. Jadi Mu'tazilah ni dah jadi tok hakim pula bagi Allah. Mana boleh, mana tak boleh? Tak boleh. Faham tak ni? Oleh sebab itu disebut oleh Imam Ahmad Ad-Dardir, wa man yaqul bi fi'li salah qad asa'a 'ala al-ilahi qad asa'a al-adaba. Barang siapa yang mengatakan bahawa berbuat yang betul sahaja, yang baik sahaja atas Allah, maka dia telah melakukan buruk adab kepada Allah. Al-Imam Abu Asy'ari bertaubat daripada fahaman Mu'tazilah di atas isu tersebut. Dengan dia naik di atas mimbar masjid dan dia membuka jubahnya, pakaian jubah luarnya, dan dia menterbalikkan jubahnya dan dia pakai terbalik. Dia kata, beginilah keadaan aku bermula daripada hari ini meninggalkan Mu'tazilah, makna aku pusing 360 darjah. Betul ke? Bukan kot, 360 darjah pusing balik. 180 darjah. Sabar ni, sebelum saya sampai kepada nak cerita sekularisme yang menjadi dasar politik kepada banyak negara Islam pada hari ini. Sebab tajuknya Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi Imam Abu Hasan Asy'ari sekadar mempertahankan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang ditolak oleh Mu'tazilah. Imam Abu Hasan Asy'ari kembali kepada Ahli Sunnah, dan dengan berbekalkan hujah-hujah yang dia telah dilatih dengan hujah-hujah akli itu, mempertahankan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Menyebabkan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah itu akhirnya tersebar. Dia mengarang tak kurang dari 500 buah kitab bagi menegaskan kebenaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Baik. Siapa yang merupakan golongan ahli falsafah yang paling menjadi musuh ketat kepada Ahli Sunnah wal Jamaah? Iaitu yang dipanggil sebagai golongan ahli falsafah Sophistaiyun, iaitu ahli falsafah Sophism. Please follow me with passion. Sabar, step by step. Sebab apa golongan ini menjadi musuh kepada Ahli Sunnah wal Jamaah dan disebut mereka dalam kitab-kitab Ahli Sunnah wal Jamaah? Kerana golongan ini menafikan hakikat. Golongan ahli falsafah ini mengatakan tak ada hakikat. Bagi mereka, apa yang dipanggil sebagai, apa yang kita lihat dari alam wujud ini, semuanya adalah khayalan. Khayalan. This is very important for us to understand about the present philosophers and the present ideologies. This is very important. Because the present ideologies, such as secularism, is nothing but, kita panggil, it comes from the same womb that comes these philosophies. Understand? Okay. Faham tak ni? Okay. Ni lebih kampung ni. Saya ingat saya kalau mengajar kat pejabat kerajaan, dia orang ni tengok agaknya ustaz kampung ni dia tak berapa nak dengar. Dia pergi bersembang kat belakang. Nombor satu perempuan. Ya. Dia mesyuarat kat belakang. Saya kata tak boleh jadi ni. Saya pun tukar tiun masuk cakap orang putih. Berhenti habis kat belakang. Agak dia dengar orang putih pun dia tak dengar agak. Nah. Sebab dia dengar ini cakap orang putih ni, baru dia tertarik untuk mendengar. Biasalah. Jadi terpaksa lebay-lebay akhir zaman ni terpaksa
belajar cakap orang putih. Betul tak betul, nombor 2. Baik. Falsafah Sufism terbahagi kepada 3 mazhab. Please follow me. Kepada 3 mazhab. Yang pertama dia panggil mazhab Allah adri. Mazhab aku tak tahu. Jadi sekarang bila kita tanya, ini kayu tak? Aku tak tahu. Ini simen ke? Aku tak tahu. Dia jawab semua aku tak tahu. Artinya dia tidak mengiktiraf hakikat sesuatu di hadapan matanya. Ini berbahaya. Bila dia tidak mengiktiraf hakikat, maka dia tidak mengiktiraf hakikat alam. Alam itu wujud dan hakikatnya ada. Bila dia menafikan wujudnya alam, dengan sendiri dia menafikan dalil wujudnya Allah. Dah kalau dia kata alam ni perkara yang khayali, maka pendalilan yang dipakai oleh ulama-ulama ahli sunnah bagi menegaskan wujudnya Allah, pendalilan yang didatangkan dalam Al-Quran bahawa tanda-tanda wujudnya Allah ialah adanya alam yang begini indah, semuanya tertolak kerana ahli falsafah ini menafikan wujud dan hakikat segala yang wujud. Boleh faham? Boleh faham tak bahayanya mereka ni? Itu dia. Sebab tu mereka jadi musuh ketat kepada ahli sunnah wal jamaah. Yang Wahabi dan Salafi mari pada abad ke-7. Ibn Taymiyah. Baik. Sebab saya bukan apa, saya duk perhati orang bila sebut ahli sunnah ni kira orang Wahabi, orang Salafi. Sabar dulu nanti. Kemudian mazhab yang kedua, azan. Nak suruh kuat lagi, ingatkan nak suruh berhenti. Mazhab yang kedua dipanggil mazhab Indiyah. Indiyah ni maknanya ikut aku pula dah. Yang tadi aku tak tahu. Yang ni ikut aku. Maknanya sekarang ni, bagi saya ini kayu. Bagi awak kata simen. Okey lah, no problem. Saya kayu. Saya kata ni bukan kayu, ni simen. Lah, bagi saya kayu. Ni dia panggil sofasta. Loyabu. Jadi menyebabkan hakikat kayu tak diiktiraf kayu, hakikat simen tak diiktiraf simen. Mazhab ini sama juga seperti yang pertama, semuanya menafikan hakikat bagi sesuatu alam yang ada. Jadi bagi mereka syurga boleh jadi neraka, neraka boleh jadi syurga. Semua boleh jadi. Apa pun boleh jadi. Dan mazhab yang ketiga, ini mazhab, apa satu lagi? Pelajar daurah. Apa satu lagi? La adriyah, indiyah, satu lagi? Inadiyah. Iaitu mazhab degil. Mazhab degil ini sama juga. Boleh jadi dia panggil, dia syak darah, ragu pada segala sesuatu. Sekarang kita kata ni kayu. Kita kata, betul ke ni kayu? Kalau jatuh ni batu. Betul ke ni batu? Kita tanya kat dia, engkau ni semua betul ke tak betul ke ni? Sekarang semua engkau syak. Baik, syak engkau tu macam mana pula? Betul ke syak aku ni, aku pun tak pasti. Jadi semuanya dia tak pastilah ke? Ni dia panggil inadiyah. Mukabarah. Maknanya degil. Yang jelasnya ketiga-tiga mazhab dalam mazhab Sufis ini membawa fahaman meragui segala-galanya. Apa makna meragui segala-galanya? Iaitu there is nothing that is absolute. There is nothing that is concrete. Everything is relative, nisbi. Dan ini menjadi akar kepada falsafah moden yang semuanya berpegang dengan fahaman kenisbian. Pluralism adalah fahaman Sufis yang menganggap bahawa segalanya nisbi. Agama adalah nisbi. Syariat adalah nisbi. Semuanya boleh jadi betul, boleh jadi salah. Boleh faham tak ni? Pluralism itu fahaman Sufism. Begitu juga pragmatism yang menganggap nilai moral adalah nisbi. Boleh berubah-ubah. Boleh faham tak ni? Itu semuanya adalah falsafah Sufism. Dan begitulah juga dengan falsafah existentialism, wujudiyah, dan boleh dikatakan falsafah-falsafah yang muncul di akhir di dalam zaman moden ini
yang merupakan cabang-cabang falsafah secularism, termasuk liberalism yang menganggap undang-undang, budaya, nilai moral tak ada yang suci, tidak ada kesakralan, semuanya bersifat nisbi atau relatif. Faham tak ni? Baik. Bagi mereka tak ada yang mutlak benar. Maka dengan sebab itu mereka berusaha keluar daripada ikatan budaya dan ikatan undang-undang dan ikatan akidah dan ikatan syariat. Ini datang daripada mana? Falsafah yang akarnya di dalam fahaman sofism yang saya sebut awal tadi menjadi musuh ketat kepada ulama ahli sunnah wal jamaah. Baik. Tak apa. Kita sambung balik, kita ghostan balik. Tadi saya dah melompat sekejap, ya, supaya nampak relevannya perbincangan kita. Aku tidak nanti nak pergi ke mana sebenarnya ni. Oleh itu, golongan sofis ini menjadi musuh ketat kepada ahli sunnah wal jamaah. Dan begitu juga golongan ahli-ahli falsafah yang mengemukakan berbagai-bagai pandangan-pandangan falsafah dalam membaca dan memahami soal-soal akidah. Golongan ini dihadapi oleh tokoh-tokoh Islam seperti Imam Abu Hasan Asy'ari, Al-Imam Al-Maturidi, Al-Imam Al-Fakhrur Razi, Al-Imam Al-Ghazali rahimahumullahu rahmatan wasi'ah. Mereka menghadapi tokoh-tokoh Mu'tazilah dan pahaman-pahaman ini dengan melakukan filtering terhadap fahaman-fahaman yang menyalahi Islam yang berasal dari falsafah dan mendukung fahaman yang berdasar dari Al-Quran dan Sunnah. Ini dia ahli sunnah wal jamaah. Baik. Kemudian pendirian ahli sunnah wal jamaah ini mencapai kemuncak di dalam tulisan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala yang menghancurkan pengaruh ahli falsafah di dalam dunia Islam melalui bukunya Tahafutil Falasifah. Tahafutil Falasifah yang bermaksud lebih kurang penghancuran ataupun kemusnahan ahli falsafah. Jadi di dalam buku ini dia menceritakan pendirian ahli sunnah wal jamaah dari sudut pemikiran. Ini penting. Dari sudut pemikiran. Jadi dia mengatakan ahli sunnah wal jamaah mereka ini tidak mengambil akal sebagai sumber pengetahuan. Tidak mengambil akal sebagai sumber pengetahuan dalam soal-soal ketuhanan dan kemudiannya dalam kitab yang lain pula dalam soal-soal kemanusiaan. Kerana dua bidang ini, soal ketuhanan dan soal kemanusiaan, ialah dua bidang yang ahli-ahli falsafah dan ahli sains gagal mengemukakan neraca di dalam menimbang sesuatu pandangan benar atau salah secara pasti dan tepat. Berbeza di dalam bidang sains fizikal, dalam bidang ilmu matematik, dalam bidang biologi, dalam bidang fizik, dalam bidang astronomi, dalam bidang ilmu-ilmu yang bersifat fizikal ini, sains boleh mengemukakan bukti dan neraca yang boleh membezakan pendapat yang benar dan salah melalui experimentation. Kemudian melalui pemerhatian dan melalui calculation ataupun matematik. Tetapi dalam bidang ketuhanan dan dalam bidang kemanusiaan, falsafah tidak mampu mengemukakan neraca yang pasti. Baik, this is very important. Sebab bila orang sebut ahli sunnah wal jamaah, dia nampak sifat 20 aja. Dia tak nampak masa kita belajar di Azhar, bukan mengaji sifat 20 aja. Dia panggil mengaji qadayal aqdiyah. Isu-isu akidah yang menjadi pegangan ahli sunnah wal jamaah. Yang mana isu-isu akidah itu adalah isu-isu yang lahir daripada penentangan pendapat ahli falsafah. Baik. Oleh itu Imam Al-Ghazali menegaskan bahawa ahli-ahli falsafah itu di dalam pandangan-pandangannya dalam soal-soal ketuhanan adalah menyeleweng kerana mereka berpandukan akal. Baik, sekarang saya ringkaskan. Yang pertama, ini dia panggil perbahasan epistemologi, teori ilmu. Sumber ilmu yang sebenarnya dalam bidang ketuhanan dan kemanusiaan diambil dari mana? Sumber ilmu itu
yang merupakan ukuran mutlak. Kita ahli sunnah wal jamaah, sumber ilmunya adalah wahyu. Baik. Bagi golongan Mu'tazilah dan golongan ahli falsafah, sumber ilmunya adalah akal. Baik. Kemudian dalam bidang kemanusiaan, setelah Barat menolak agama, iaitu institusi gereja. Bila Barat pada abad ke-17 mula menolak institusi gereja yang begitu zalim dan mula mencari panduan lain daripada agama sebagai alternatif. Ketika itu panduan yang mereka cari daripada falsafah. Sebelum itu falsafah hanya menyentuh persoalan-persoalan fizikal dan persoalan-persoalan yang berkaitan moral dan berkaitan tentang peraturan diambil langsung daripada ajaran nabi-nabi dalam konteks Barat daripada Kristian. Hatta di zaman Yunani, Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Al-Munqis Minad Dhalal mengingatkan dalam soal moral, dalam soal akhlak, ahli falsafah meminjam daripada ajaran nabi-nabi. Mereka sendiri pun tak reka. Mereka sendiri pun tak pakai otak mereka. Yang mereka pakai otak ialah dalam bidang-bidang yang melibatkan kepada persoalan-persoalan. Dia panggil sedikit dari sudut ekonomi, tadbirul manzil, sedikit daripada aspek politik, sikit-sikit dari aspek politik, dan kemudiannya daripada aspek yang melibatkan kepada hari ini kita panggil sebagai sains. Masa itu masih kekal sebagai falsafah, kajian fizikal. Baik. Bila mereka menolak gereja, mereka mula mencari panduan dari falsafah. Maka lahirlah suatu bentuk falsafah yang baru, iaitu falsafah yang bukan lagi armchair philosopher, ahli falsafah yang duduk atas meja, atas kursi, menulis. Dia panggil armchair philosopher. Ahli falsafah yang khayali. Maka lahir suatu bentuk falsafah yang baru yang dipanggil falsafah yang menawarkan agenda sosial. Falsafah yang menawarkan penyelesaian politik. Falsafah yang menawarkan penyelesaian ekonomi. Falsafah yang menawarkan penyelesaian kepada masalah ketamadunan. Ini yang dipanggil sebagai falsafah social philosophy. Dan kemudiannya bertukar menjadi ideologi. Ideologi ini di dalam perbahasan ilmu di kalangan perbandingan agama diletakkan sebagai ad-din al-wad'i, agama rekaan manusia. Ideologi ini dianggap agama, tapi agama rekaan. Yang lawannya ialah agama samawi, agama daripada langit yang turun dengan wahyu. Jadi ideologi ini agama sebenarnya. Tetapi agama yang berdasarkan akal, yang direka oleh ahli falsafah bagi menggantikan Christianity dan institusi gereja. Baik. Maka lahirlah ideologi ini dan lahirlah fahaman yang dipanggil secularism sebagai superstructure bagi seluruh ideologi, sebagai ideologi yang terbesar yang dipanggil secularism, iaitu fahaman yang menolak akhirat di dalam urusan keduniaan. Tolak konsep akhirat dalam politik, tolak konsep akhirat dalam ekonomi, tolak konsep akhirat di dalam moral, tolak konsep akhirat dalam pendidikan, tolak konsep akhirat. Ini dia panggil secularism. Artinya tolak campur tangan agama, campur tangan wahyu dalam soal-soal pengurusan hidup manusia di dunia ini. Oleh itu soal agama dibataskan dalam hubungan dengan Allah sahaja dan dalam perkara-perkara yang sangat kecil yang berkaitan tentang kehidupan ibadah orang-orang Kristian. Baik. Maka lahirlah apa yang dipanggil sebagai teori-teori ataupun ideologi ini. Baik, ideologi ini adalah ideologi yang menolak wujudnya Tuhan. Antaranya komunisme, dia tolak adanya Tuhan. Antaranya pragmatism, dia tolak, bagi mereka God is dead, dia tolak adanya Tuhan. Antaranya existentialism, antaranya juga lagi falsafah yang lain seperti rationalism, seperti scientism dan berbagai-bagai ism lagi yang mana ianya menolak kewujudan Tuhan. Dan falsafah sekular ini dari sudut politiknya dipanggil liberalism, iaitu falsafah politik yang liberal, yaitu falsafah politik ataupun ideologi politik yang membebaskan diri daripada kekangan yang dipanggil tradisi. Tradisi. Maka lahirlah
Di zaman kita ini berbagai-bagai ideologi menggantikan agama. Baik, sekarang saya nak bawa kepada kesimpulan. Ideologi ini saya sebut tadi adalah merupakan asalnya adalah falsafah. Dan saya sebut awal-awal tadi bahawa yang menjadi musuh ketat kepada ahli sunnah wal jamaah sebenarnya ialah ahli falsafah. Baik. Dan mereka telah menjelaskan kebejatan ahli falsafah secara detail di dalam kitab-kitab mereka. Dan di zaman kita ini, yang lahir dan muncul sebagai ideologi itu adalah merupakan falsafah. Mengapa ahli sunnah wal jamaah dan mereka yang berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah tidak menentang falsafah ini? Betul tak? Tak, mereka tentang. Sebagai contoh lahirnya mufti daripada Khilafah Osmaniyah, muftinya yang terakhir, iaitu Syekh Mustafa Sabri, mengarang 3 jilid kitab membahaskan falsafah yang muncul di zamannya, yang menyeleweng, dan orang-orang Islam yang menganuti falsafah itu. Terutamanya yang berpusat di Mesir. Sebab Mesir merupakan tempat perkembangan budaya dan ilmu dunia Islam. Maka falsafah masuk ke situ. Maka Syekh Mustafa Sabri karang 3 jilid kitab menerangkan bahayanya perkara ini. Dan antara falsafah yang dibincangkan oleh Syekh Mustafa Sabri di dalam buku itu ialah falsafah politik yang menolak campur tangan agama, yang dipanggil secularism. Jadi kalau tuan-tuan di Malaysia memang tak adalah buku itu. Buku itu dijual dalam tulisan bahasa Arab. 3 jilid. Sehingga kerana dia terlalu berat, direngkaskan menjadi 1 jilid. Almarhum Al-Syahid Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti mengatakan belum ada ulama yang mampu mengarang seperti itu dalam menganalisa falsafah di zaman ini. Hebatnya dia. Tapi walau bagaimanapun mungkin kenyataannya itu agak awal, kerana belakang kemudiannya lahir seorang tokoh besar yang membahaskan tentang falsafah secara mendetail dengan tulisan-tulisan yang sangat analytical dan mikro, iaitu seperti seorang ulama besar daripada Mesir, Anwar Al-Jundi rahimahullah. Syekh Anwar Al-Jundi. Ini hebat. Dia nak meninggal pun dia paling muka dia ke arah kiblat dan dia berkata, "Ya Rasulullah, aku datang." Lalu dia menghembuskan nafas yang terakhir. Syekh Anwar Al-Jundi rahimahullah yang mengarang ensiklopedia Islam yang membahas falsafah yang menyeleweng di zaman ini. Bukunya besar-besar. Tebal-tebal. Saya ingat tak kurang daripada 7-8 jilid. Dalam bahasa Arab. Baik. Sekarang di Universiti Al-Azhar pun mengeluarkan suatu mata pelajaran yang baru yang dipanggil Tayyarat, aliran semasa, yang membahaskan aliran-aliran semasa berdasarkan kaedah ahli sunnah wal jamaah dan menolaknya. Maka dibahas, kami pergi dulu zaman belajar di Azhar, budak Malaysia paling takut masuk kuliah falsafah. Sebab dia akan jumpa eksistensialisme, dia akan jumpa sekularisme, dia akan jumpa evolutionisme. Dibahas oleh ulama-ulama. Yang dia tahu kat Malaysia ni, bak haid nifas saja ustaz-ustaz ni bercakap. Darah biru, darah biru tak ada, mohon maaf. Darah merah, darah hitam, paling kita panggil pelik, darah hijau ada. Dibahaskan tentang haid dan nifas. Tentang fikih ibadat. Kalau sifat 20, bahas tentang hanya terbatas kepada i'tiqad sifat 20 sahaja. Dan pendalilan hukum akal. Tetapi perbahasan berdasarkan kaedah yang melahirkan sifat 20 digunakan untuk menolak falsafah moden tak pernah ditemui oleh lebay-lebay di Malaysia. Lebay di Malaysia dia tak ada buka kitab. Kita nak belajar tentang komunisme. Komunisme dengan menerangkan bagaimana menyelewengnya komunisme dari Islam berdasarkan kepada hujah-hujah akliyah. Ada orang mengajar? Tak ada. Kita pernah belajar tak sekularisme? Buka, ajar tentang sekularisme dan asal-usulnya dan bahayanya dan juga bagaimana dia menyimpang dari sudut syariat dan akal. Ada tak? Tak ada. Di masjid-masjid kita di Malaysia tak ada, di pondok pun tak ada. Menyebabkan bila pelajar kita pergi ke tempat yang advance dalam pengajian, iaitu pusat ahli sunnah wal jamaah, iaitu di Mesir, maka bila mereka masuk dalam kuliah falsafah, pening kepala, terbalik kepala dia. Dia tengok macam-macam ideologi, menyebabkan setengah-setengah pelajar Azhar yang menerima jabatan ataupun pengajian falsafah tukar dengan tafsir.
Cari kawan-kawan, kita tukar. Kau ambil falsafah, aku ambil tafsir. Tak sanggup nak belajar falsafah. Sedangkan ilmu itu sangat penting. Dibawa ke tanah air. Dan ke dunia Islam. Bagi menerangkan bahaya falsafah ini. Tapi bila dia tak bawa, pakat tak nak mengaji betul-betul, menyebabkan akhirnya bila balik, mereka ini mengungguli dalam penentang kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Mereka mengunggulinya iaitu golongan Wahabi. Golongan Salafi. Betul, Wahabi dan Salafi membawa pandangan dari sudut cabangnya bercanggah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu memang betul. Tetapi musuh yang lebih berbahaya ialah falsafah. Kerana falsafah ini dia menjadi dasar kepada negara dan pentadbiran negara dunia Islam pada hari ini. Yang dipanggil secularism. Sekiranya umat Islam belajar kaedah Ahli Sunnah wal Jamaah ini, ke tahap ianya telah dikembangkan di Universiti Al-Azhar, dan kemudian pulang ke tanah air, dan menerangkan pendirian Ahli Sunnah wal Jamaah betul-betul, maka orang bukan sekadar menolak Wahabi, bagi mereka yang tak setuju, bahkan mereka akan menolak apa yang dipanggil sebagai secularism dan pragmatism yang menjadi dasar dalam pendidikan dan politik negara. Ini saya bukan cakap politik, saya cakap ilmu. Sebab tu saya minta pada tuan-tuan awal-awal lagi, this is a very tough topic for me. Saya nak kena cerita betul-betul supaya tuan-tuan faham. Sebab bila semua Ahli Sunnah nampak Wahabi, Ahli Sunnah nampak Wahabi, dia tak nampak Ahli Sunnah nampak sekular. Sekular lawan Ahli Sunnah. Sekular sesat, sekular menyeleweng. Sekular ini daripada falsafah sofism. Sekular ini mesti ditolak, bercanggah dengan akidah. Dia tak nampak. Yang dia nampak bila Ahli Sunnah Wahabi, Ahli Sunnah Salafi, Ahli Sunnah apa dia? Lawan dengan orang yang tolak kunut. Ahli Sunnah lawan dengan orang yang tak baca tahlil dan yasin. Ahli Sunnah lawan dengan orang yang tak mau maulid. Ahli Sunnah lawan yang tak mau apa kita panggil wirid panjang-panjang. Dia nampak yang tu. Dia tak nampak musuh sebenar Ahli Sunnah yang hari ini bermaharaja lela dan merosakkan dunia Islam ialah penganut-penganut falsafah politik yang berdasarkan daripada secularism. Itu musuh Ahli Sunnah yang sebenar. Sehingga Universiti Al-Azhar mengeluarkan di dalam Al-Bayan, buku dia, iaitu Fatwa Azhar tentang pemikiran semasa. Dia mengatakan dengan jelas bahawa secularism itu bukan dari Islam. Bukan dari Islam. Dah kalau macam tu, apa pasal kita duk pakai lagi undang-undang sekular ni? Kita kat Malaysia ni duk pakai lagi undang-undang sekular. Duk pakai lagi dasar sekular dalam mentadbir negara. Duk ikut lagi orang yang berpahaman sekular. Macam mana boleh jadi begini? Ini ialah kerana salah faham kita terhadap apa dia Ahli Sunnah wal Jamaah. Salah faham yang menyebabkan kita leka dan lalai daripada mengungguli Ahli Sunnah wal Jamaah dengan cara yang benar, yang membawa manfaat dan rahmat kepada umat dan dunia Islam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya ingat matlamat saya dah sampai. Saya ringkaskan. Kalau tuan-tuan nak baca lebih lanjut, baca buku ni, Ancaman Bahaya Secularism, yang saya susun lebih kurang kajian selama 14 tahun. Buku ni saya buat masa saya budak-budak dulu, bila keluar buku Kasim Ahmad. Masa tu saya belajar di Ma'had Al-Muhammadi. Kasim Ahmad yang menolak hadis. Saya berazam dan berjanji dengan Allah, aku mesti mengkaji dan menjawab Kasim Ahmad ini dengan jawapan yang ilmiah. Jadi bermula pada itu, masa tu saya ingat saya tingkatan 3 atau tingkatan 4, mula saya membaca, membuat kajian, sehingga sampai ke Azhar lebih kurang 14 tahun baru buku itu diterbitkan di Mesir. Jadi buku itu nama dia Ancaman Bahaya Secularism. Jadi ada orang kritik saya, apa pasal nama Ancaman Bahaya Secularism? Letak Ancaman Secularism sudahlah, atau Bahaya Secularism. Saya kata dia tak boleh, sebab yang bagi tajuk ni Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat, Menteri Besar Kelantan. Bila dia datang ke Mesir, saya jumpa dengan dia, saya tunjuk manuskrip buku ni. Kalau Tok Guru kata mengarut, saya bakar hari itu juga. 14 years of toil and kita panggil so much difficulty to find, kita panggil apa dia ni, sumber-sumber dari sudut pemikiran ini. Saya akan bakar 14 years itu kalau Tok Guru kata benda ni mengarut. Tapi Tok Guru bila dia buka buku tu, dia kata hak ni hak kita nak ni. Dia kata hak ni hak kita nak, kata dia. Lepas tu dia kata masukkan dalam perbahasan buku entah analisa terhadap perlembagaan negara. Maka saya masukkan perbahasan tentang perlembagaan negara yang merupakan rukun-rukun secularism dari sudut politik. Jadi kalau kita nak bahaskan secara panjang tentang bagaimana bercanggahnya secularism itu dengan Ahli Sunnah wal Jamaah,
Ya, tentu masa tidak mengizinkan, tetapi saya rasa dengan apa yang telah dilontarkan sudah cukup untuk kita memahami musuh sebenar ahli sunnah wal jamaah ialah sekularisme, ialah falsafah. Bukannya musuh sebenarnya iaitu fahaman Wahabi dan Salafi, tetapi musuh sebenarnya ialah sekularisme, tanpa menafikan fahaman Wahabi dan Salafi itu mempunyai pandangan-pandangan khilafiat yang tidak sepatutnya ditonjolkan kerana ia masalah khilafiat, bukan masalah bid'ah. Masalah khilafiat, bukan bid'ah. Baik. Jadi, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab itu disebut di sini, saya bacakan, apakah dia ilmu tauhid itu? Yang juga namanya ilmu kalam. Qala Al-Ghazali fil Ihya ma nassuhu. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya yang nasnya, wa ammal kalam, iaitu ilmu tauhid yang dibawa oleh Al-Imam Abu Hasan Asy'ari. Famaqsuduhu himayatul mu'taqadat allati naqalaha ahlu sunnah min as-salaf as-salih la ghair. Maka ilmu kalam maksudnya ialah sebenarnya untuk memelihara dan melindungi akidah-akidah yang diambil oleh ahli sunnah daripada para salafus salih, daripada sahabat dan para tabi'in dan tabi'in. La ghair, tak ada matlamat yang lain. Jadi ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu usuluddin yang diasaskan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari itu adalah ilmu yang bertujuan melindungi akidah para salafus salih. Melindungi akidah para salafus salih itu daripada apa? Daripada serangan-serangan ahli falsafah dan golongan yang menyalahi akan akidah mereka. Baik, melindunginya dengan apa? Dengan dalil nakli dan akli. Itu dia yang dipanggil ilmu sifat 20. Yang dipitnah dengan sebagai bid'ah, yang dianggap ilmu sifat 20 sebagai falsafah, ilmu kalam sebagai falsafah, sedangkan ilmu itu bukan falsafah tetapi dibentuk untuk menyerang falsafah dan melindungi Islam daripada falsafah. Bukannya ilmu itu falsafah, itu adalah ilmu syariat, yaitu ilmu yang mensabit atau mengisbatkan akidah yang benar dan menerangkan dan menyingkap akidah yang batil, yang menyalahi pegangan ahli sunnah wal jamaah. Jadi apabila berlaku kekeliruan yang bermacam-macam, akhirnya menyebabkan ilmu yang sangat bermanfaat ini tidak dipelajari dengan betul, sehingga akhirnya umat menjadi kabur tentang kedudukan sekularisme dan berbagai falsafah yang timbul. Dalam daurah dengan pelajar universiti, saya tanya ada berapa sekarang aliran-aliran pemikiran di Malaysia. Bila dibuat bancian, lebih kurang 7. KID-nya, kemudian triple IT-nya, kemudiannya apa lagi? Apa yang dipanggil sebagai apa dia tu? Islamic Renaissance Front dan macam-macam lagi. Golongan yang menolak hadis, dan macam-macam lagi. Yang mana aliran-aliran intelektual ini pada hakikatnya menyodorkan pemikiran barat itu dengan istilah-istilah Islam. Menyodorkan falsafah dengan istilah Islam. Mereka tidak berpijak di atas pendirian ahli sunnah wal jamaah. Ini masalah besar lagi yang dihadapi oleh kita di tanah air, berdepan dengan kebanjiran pemikiran-pemikiran asing yang dibawa masuk dengan menggunakan jubah Islam. Dipanggil pseudo Islam. Dan ini adalah kesan daripada sekularisme itu sendiri yang sememangnya suatu faham yang tidak menjadikan perlindungan dan pemeliharaan agama sebagai matlamat dan tujuan mereka. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya harap dengan keterangan yang ringkas dan pantas itu tadi, tuan-tuan mendapat gambaran bahawa sekularisme yang menjadi dasar politik negara pada hari ini sebenarnya adalah pahaman yang bercanggah dengan akidah Islam dan pendirian ahli sunnah wal jamaah. Saya minta kepada tuan-tuan guru, qadi-qadi, para alim ulama supaya menyedari akan hakikat ini, supaya mereka tidak menjadikan umat Islam berpolemik dalam perkara yang sia-sia. Tetapi sebaliknya umat Islam mengikut cahaya ilmu dan mengeluarkan diri mereka dari hal-hal yang batil yang telah diperingatkan oleh ilmu Islam yang disusun oleh ulama-ulama dan a'immah al-mu'tabarah di zaman yang lampau dan disambung perjuangannya oleh ulama-ulama Islam di Universiti Al-Azhar sehingga ke zaman ini. Ya tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah dia sedikit pembentangan atau lontaran tajuk pertentangan sekularisme dengan ahli sunnah wal jamaah. Saya harap tuan-tuan dah faham dah? Dah faham sebab apa?
yang kata bertentangan sekularisme dengan ahli sunnah wal jamaah ini. Baik, kalau dah faham saya buka soalan. Silakan kalau ada nak tanya. Boleh Ustaz? Supaya mengkayakan lagi perbincangan kita. Saya lagi kata dah faham. Isteri dia pun kata dah faham. Apa yang awak faham? Entah aku pun tak faham. Kata dia. Habis tadi kata dah faham. Memang dah faham. Dengar macam faham. Silakan. Baik, apa yang kita perlu buat? Baik. Negara kita ni adalah negara yang mengikuti sistem pilihan raya. Dan setiap golongan yang menganuti falsafah mereka menawarkan tawaran mereka kepada rakyat, kepada umat. Kalau dulu ada komunisme dan komunis pernah memerintah negara sekejap. Kemudiannya ada kita panggil parti-parti komunis, tapi oleh kerana mereka ini membawa pendekatan yang ganas, maka parti-parti ini diharamkan. Tapi masih kekal lagi parti falsafah yang berdasarkan falsafah, walaupun bukan komunisme, iaitu yang dipanggil parti yang bertunjangkan nasionalisme dan sekularisme, iaitu parti yang memerintah negara ini semenjak merdeka sehingga ke hari ini. Jadi ini adalah merupakan suatu parti yang berdasarkan kepada fahaman yang bercanggah dengan Islam daripada sudut politik dan pentadbiran. Kerana ianya tidak diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan saya telah menyebut, dalam soal kemanusiaan dan dalam soal pemikiran, akal tidak mampu melahirkan suatu panduan yang pasti. Oleh sebab itu, apa-apa panduan yang diambil dari akal dalam soal sosial, sama ada ekonomi, sama ada politik, sama ada pendidikan, sama ada daripada aspek sejarah, sama ada daripada aspek psikologi, ia adalah bersifat andaian. Kata Profesor Ko Kei Kim, ia adalah disiplin speculation. Kalau nak kata andaian, speculation, maka dia ni nampak buruk sangat. Kerana dia bawa pendekatan sains, tetapi penemuannya adalah tidak bersifat saintifik. Maka dia panggil discipline speculation. Spekulasi yang teratur, yang terkawal. Itu dia. Tapi tetap andaian, tetap speculation. Oleh itu, pandangan-pandangan yang dilontarkan oleh ideologi-ideologi ini dalam menguruskan masyarakat dan membangunkan masyarakat adalah pandangan yang separuhnya benar dan lebih banyak tak benar. Akhirnya membawa musibah kepada manusia. Tengok tu dalam soal khabar keluar. Saya ada kawan saya hantar WhatsApp gambar budak umur 2 tahun yang dirogol oleh 3 orang. Mat dadah. Dirogol sampai patah tulang punggung budak tu. Dan kemudian dibunuh budak tu dan ditinggalkan di rumah. Bayangkan. Ini dalam negara kita, bukan di New York. Bukan di New York, bukan di Britain, dalam negara kita. Macam mana dalam negara kita seorang Muslim Melayu boleh bertukar menjadi syaitan? Ini kesan daripada dasar politik yang tidak menjaga aspek-aspek yang berkaitan tentang soal-soal moral, soal-soal akhlak, soal-soal nilai. Tidak dijaga dengan kekuatan undang-undang. Tetapi hanya kita panggil dibiarkan kepada pendakwah-pendakwah untuk membentuk masyarakat. Tetapi undang-undang tidak mengambil langkah untuk memastikan soal moral itu diperundangkan. Bukan sehingga berlaku jenayah, tetapi apabila daripada aspek moral itu sendiri, apabila menyeleweng daripada moral, melawan ibu bapa, tidak taat pada suami, suami tidak memberi nafkah kepada isteri, dari sudut Islam dia boleh dihukum dengan yang dipanggil hukum takzir. Ini hukum awal bagi melindungi nilai-nilai moral masyarakat. Ini tidak. Terus bila dah berlaku baru nak ambil tindakan. Ini salah. Ini dasar pendekatan undang-undang sekular. Undang-undang Islam mencegah, bukannya sekadar menyembuh dan menyelesaikan masalah. Dia mencegah daripada awal. Jadi kita tengok gagal, dan oleh sebab itu kita sebagai golongan yang beriman, yang faham dan berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah, mesti memastikan bahawa orang yang menawarkan Islam, parti yang menawarkan Islam, mesti diberi peluang untuk dia memerintah dan melaksanakan janjinya bagi mentadbir berdasarkan Islam. Di peringkat federal, iaitu di peringkat Persekutuan Malaysia, yang boleh merubah perlembagaan daripada perlembagaan yang bersifat sekular kepada perlembagaan yang selari dengan kehendak Al-Quran dan Sunnah. Kena bagi peluang. Kita yang kena bagi peluang. Kalau tidak, kita akan bertanggungjawab di hari akhirat, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita tidak melakukan tindakan yang betul. Baik, yang lain silakan.
Baik. Adakah penduduk Malaysia yang majmuk ini menjurus kepada sekularisme? Baik. Dari sudut penduduknya, dari sudut masyarakat, kita alhamdulillah, oleh kerana gerakan dakwah masih kuat. Gerakan dakwah yang masih kuat ini menjadi faktor yang menyekat gelombang sekularisme di peringkat politik itu, menghanyutkan rakyat di peringkat budaya secara total. Ada gerakan yang semakin lama masyarakat Malaysia semakin sekular. Sebagai contoh, ibu bapa keluar dan surat khabar, dia benarkan anak dia tidur dengan lelaki di rumah dia. Itu dia. Pergaulan bebas. Bila anak tak ada boyfriend, maka ibu bapa resah. Ini nilai-nilai sekular. Dan kemudian contoh, dari sudut ekonomi. Apabila di dalam ekonomi, orang-orang Melayu kita yang beragama Islam sudah terjebak dengan pendekatan penipuan dan berbagai-bagai lagi. Ini keadaan yang kita panggil nilai-nilai sekular dan keduniaan mula menjadi kayu ukur dalam menggerakkan kehidupan masyarakat. Tetapi alhamdulillah, oleh kerana ada gerakan dakwah, maka gerakan dakwah ini dan gerakan Islam ini menjadi faktor yang cuba menyekat gelombang tersebut, tetapi dia tak boleh menyekatnya selama-lamanya selagi mana perubahan dari sudut politik daripada sekular kepada Islam itu tidak berlaku. Wallahu a'lam. Yang lain? Macam nak marah je. Silakan. Muslimat? Ya, silakan. Ya. Ya. Oh, masa tak sesuai untuk saya nak mengulas kerana benda itu adalah suatu benda yang sangat luas dan saya sendiri kena merujuk balik buku itu, pernah tengok, pernah belik, ya. Tetapi untuk nak menerangkan bagi pihak Imam Al-Ghazali dan Hamka, maka perlu kepada amanah, perlu merujuk balik kepada kitab mereka, apakah fokus yang mereka kendaki dari sudut falsafah hidup dan tasawuf moden itu. Boleh? Okay. Yang lain silakan. Tuan-tuan tanya, saya tak mau tuan-tuan balik, apa ustaz ni cakap merapu ni? Aku pun pelik lah. Dia cakap apa Macam ni. Jadi tuan-tuan tak faham, tuan-tuan tanya. Saya bersedia menjawab sekadar yang saya mampu. Saya tak mau menjual nasi basi. Kata anak anda yang paling bongsu kepada almarhum Tok Kenali, bila dia datang ke rumah saya pada suatu majlis, masa saya belajar di Mesir, dia pesan kami semua student Azhar, dia masa tu dah tua, berjalan pun slow-slow, tapi masih menuntut ilmu di Azhar dalam bidang qiraat. Padahal dia dah jadi tok guru dah, tapi dia rasa dia belum belajar qiraat, pergi mengaji balik. Ni anak Tok Kenali yang paling bongsu, nama dia Abdullah. Baik. Jadi dia kata besok balik kalau mengajar, jangan bagi orang makan nasi basi. Apa makna nasi basi? Benda yang ulama dah tolak, jangan itu yang kau bawa. Tetapi bawa yang menjadi kesepakatan ulama, yang menjadi pendirian ulama yang muktabar. Jangan bawa benda yang menyebabkan masyarakat jadi sakit perut, dengan erti kata mereka mengamalkan perkara yang telah diingatkan oleh para ulama. Hal itu perlu ditolak. Baik. Oleh sebab itu saya tak mau bawa nasi basi, maka kita bincang topik itu pada malam ini. Silakan tuan. Ya? Zaman kita ni, ada tak model sebuah negara Islam yang betul-betul seperti yang diamalkan oleh Rasulullah di Madinah? Yang menolak sekularisme di zaman kita? Tidak ada. Tak ada. Hatta Iran sendiri pun menjadikan ketua kerajaan yang mesti berbangsa Parsi. Itu adalah fahaman sekularisme. Dalam Islam tidak membezakan bangsa. Dalam Islam tak ada perbezaan di antara mana-mana bangsa melainkan takwa kepada Allah. Bila dia telah menjadi Islam, dia adalah bangsa Muslim. Bangsa Islam. Itu dia. Jadi pada masa hari ini, tak ada lagi negara di dunia ini yang betul-betul menolak sekularisme itu secara yang komplit
di dalam dasar politik dan pentadbiran negara dia. Cuma kita mengharapkan bahawa apa yang dilakukan oleh Brunei, yang semakin saya tengok semakin serius, sehingga tak membenarkan memakai bertelanjang rambut. Keluar akta mesti tutup pakai tudung, kalau tidak diambil tindakan. Jadi tak boleh bertelanjang rambut. Jadi hudud dilaksanakan dan macam-macam lagi undang-undang yang diperkenalkan. Ya, jadi alhamdulillah Allah memberi hidayah kepada Sultan Brunei. Jadi ini adalah langkah-langkah yang begitu lama kita tunggu dibuat oleh kerajaan di Malaysia, tapi malangnya pemerintah negara kita ini enggan untuk melakukan perubahan terhadap Islam. Jadi sekarang ni Brunei buat, dan Brunei buat ni saya dengar berkat daripada usaha dia tadi ditemui pula telaga minyak yang baru yang boleh dipakai sehingga 100 tahun akan datang. Sebab yang memegang rezeki itu ialah Allah. Dia boleh bagi bila-bila masa. Jadi kita mengharapkan Brunei dia melaksanakan perkara ini, dan boleh jadi Brunei ini lebih kita panggil advance dalam usahanya untuk membentuk sebuah negara Islam yang berdasarkan kepada kehendak Islam. Jadi kita harap begitu. Jadi dia tidak pakai demokrasi tapi sistem monarki. Dalam Islam tak penting, sistem tu tak penting. Yang penting essence, apa yang dilaksanakan. Sistem hanyalah alat. Sistem hanyalah alat. Yang mesti dilaksanakan ialah Islam. Oleh itu kalau sistem monarki sekalipun, bila dia melaksanakan Islam, maka dia adalah sebuah kerajaan yang berdasarkan kepada Islam. Sistem demokrasi, bila dia melaksanakan Islam, maka dia adalah kerajaan yang berdasarkan Islam. Cuma sistem yang paling sempurna dan paling lengkap ialah dipanggil sistem khilafah. Tapi sistem khilafah tidak menjadi kita panggil dengan tiadanya sistem khilafah tidak menghalang kita untuk membentuk sebuah kerajaan yang berdasarkan Islam, walaupun dalam konteks demokrasi ataupun monarki. Yang lain? Silakan tuan. Jazakumullah khairan. Soalan dia apa? Dia punca-punca utama yang menyebabkan sekularisme ni merebak dalam dunia Islam. Jawapannya mudah je. Penyakit sekular ini penyakit di barat. Orang barat yang tak percaya dengan agama. Orang barat yang menolak gereja. Orang barat yang menolak Kristian. Kerana gereja zalim. Jadi patutlah mereka hilang siqah dan kepercayaan kepada agama dan ahli-ahli agama. Menyebabkan mereka menggantikannya dengan ideologi dan fahaman sekular. Tapi dalam dunia Islam apa pasal pula macam tu? Dalam dunia Islam ni tak ada masalah. Agama yang mengangkat orang-orang Islam. Agama yang memajukan mereka. Agama yang menjadikan mereka kuasa dunia. Dan macam mana pula mereka pergi tolak agama? Ini adalah merupakan dengan cara paksaan yang dilakukan oleh penjajah. Penjajah meletak syarat. Sekiranya ingin merdeka, mesti mengamalkan fahaman sekular. Jadi penjajah yang merancang, penjajah yang berbangsa Kristian di seluruh dunia Islam, mereka tidak meninggalkan dunia Islam, melainkan apabila dunia Islam itu telah ada golongan yang sedia melaksanakan dasar-dasar sekular dan menolak dasar-dasar Islam dalam pentadbiran politik. Setelah mereka merosakkan sistem pendidikan Islam lebih awal lagi, sebagaimana Mesir yang mula-mula membawa sistem pendidikan ala Perancis, kemudiannya akhirnya dijajah oleh British, dan kemudiannya selepas itu membawa sistem sekular dalam pemerintahan. Jadi berlakunya dan merebaknya sistem sekular itu jawapan mudahnya kerana ada campur tangan politik daripada penjajah. Maka bila benda itu ada campur tangan kuasa, memang dia akan merebak dengan pantas. Wallahu a'lam. Sebab itu kita perlukan kuasa untuk menolak gelombang sekularisme ini daripada terus melingkari dunia Islam di zaman kita ini. Yang lain? Silakan. Oh, Syiah tu dah jelas. Syiah tu dah jelas. Jadi kalau perlu sebut, memang satu benda yang pelik lah. Sebab Syiah itu adalah merupakan fahaman yang memang bukan daripada fahaman ahli sunnah wal jamaah. Dan dia pun tak mendakwa dia ahli sunnah wal jamaah. Yang masalahnya sekularisme ni dia mengaku dia ahli sunnah wal jamaah. Bukan main dia. Kita adalah ahli sunnah.
Kita menolak Wahabi. Orang yang berkata bersila lendek adalah kafir. Macam-macam. Nah, tetapi bila melihat pendirian politiknya, dia pergi menyokong golongan yang mendukung pahaman sekular. Itu sebab kena beritahu. Sebab golongan ini mengaku dia ahli sunnah. Tetapi dia mendukung falsafah yang menjadi musuh ahli sunnah wal jamaah. Oleh sebab itu terpaksa terang tentang apa yang dipanggil sebagai golongan yang menolak Wahabi daripada golongan sekular, yang berpahaman politik sekular, yang mengaku dia ahli sunnah, dan golongan yang membawa pahaman Wahabi yang juga mendakwa dia ahli sunnah juga, tetapi dia membawa pendekatan yang menolak prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah. Jadi karena itu kita fokus kepada dua. Adapun Syiah memang itu dah tak ada pertikaian. Syiah itu bukan daripada ahli sunnah wal jamaah, dan dia pun memusuhi ahli sunnah wal jamaah habis-habisan. Ya. Ada setengah ulama mengatakan Wahabi lebih bahaya daripada Syiah. Lebih bahaya daripada Syiah. Sebab dia mengaku dia ahli sunnah. Sehingga umat menjadi keliru. Itu dia. Wallahualam. Tapi bagi kita, ya, kita perlu faham perbezaan dengan Wahabi adalah masalah cabang. Masalah cabang, masalah furu'. Bukan melibatkan masalah-masalah dasar dan usul. Oleh sebab itu, cuma Wahabi ini, perangai dia agresif, dia menyerang orang-orang yang tak berpegang dengan fahamannya dengan tuduhan bid'ah. Dan kadang-kadang kepada kafir, kepada syirik. Padahal itu adalah masalah khilafiyat. Di sini jahatnya Wahabi ini. Itu dia. Yang menyebabkan ulama marah dengan Wahabi ini. Adapun kalau dia nak pegang pandangan dia sendiri, masalah khilafiyat, itu hak dia, terpulang pada dia lah. Tapi yang dia pergi serang orang lain, kata bid'ah syiriknya apa sah? Boleh? Ada. Yang lain? Silakan Ustaz. Lebih yakin dengan sekular daripada Islam. Ya. Jadi soalan tadi, sekarang ni orang lebih yakin kepada sekular daripada Islam kerana sekular memerintah, Islam belum memerintah. Maka kita terpaksa terangkan dia, Islam telah memerintah lebih 1300 tahun yang lampau. Sekular ni baru memerintah tak sampai berapa ratus tahun pun. Iaitu semenjak daripada kita panggil jatuhnya gereja di Eropah pada abad yang ke-19, pada abad yang ke-18. Jadi 19, 20, 21, baru 300 tahun. Tapi umat Islam diperintah oleh Islam begitu lama, 1300 tahun, 1400 tahun. Maka ini menyediakan bukti-bukti yang cukup jelas bagaimana Islam itu adalah merupakan suatu din wa daulah yang mampu mentadbir manusia dan membina tamadun. Dan kemudiannya keraguan itu timbul ialah kerana kejahilan. Dengan sebab itu perlu digerakkan penyebaran ilmu yang betul di dalam masyarakat. Mesti belajar balik. Masyarakat kena datang mengaji balik. Mengaji tauhid, mengaji fiqh, mengaji akhlak Islam, mengaji sirah, mengaji tafsir, mengaji hadis daripada ulama-ulama yang amanah yang akan menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW menghayati Islam bukan semata-mata dari sudut ibadah tetapi juga dari sudut pemerintahan yang menegakkan hukum dan syariat Islam di Madinah. Jadi kita kena ajar balik kepada masyarakat, dekatkan mereka kepada majlis ilmu dan menerangkan kepada mereka supaya mereka itu kembali yakin dan percaya kepada Islam boleh memerintah lebih baik daripada sekular. Wallahu a'lam. Silakan. Jadi ulama ni kata ni tak betul, ni kata tak betul. Ya. Mana? Jadi macam mana perselisihan pendapat itu? Ya. Dia beginilah. Perselisihan pendapat benda yang biasa dan normal. Sejak di zaman lampau ulama biasa berselisih. Dia duduk dalam masjid, disebut oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti dalam salah tulisan dia, sejak zaman Islam dulu, boleh duduk dalam masjid, boleh berbincang. Bincang-bincang, dalil ana begini. Jadi apabila ulama yang membawa dalil yang kuat, akhirnya ulama itu akan insaf dan menerima. Ini sifat keterbukaan ulama di zaman lampau. Baik.
Jadi perbezaan pendapat itu benda yang normal. Selama mana ada dalil. Yang tak normalnya apabila menyerang dengan menuduh kafir, menuduh syirik, menuduh bid'ah dan sebagainya. Dalam keadaan golongan yang dituduh itu berdiri di atas pendirian yang benar, yang berdasarkan dalil-dalil yang benar. Tetapi berlaku masalah perbezaan pendapat, tetapi perbezaan pendapat itu keluar sehingga kepada batas menyerang dengan serangan-serangan yang merupakan fitnah kepada saudara-saudaranya yang tidak berpegang dengan pendapatnya. Berbeza dalam masalah yang qat'i, dalam masalah yang putus. Masalah yang putus. Contoh sebagainya dalam kita bincang dalam masalah menegakkan keadilan. Keadilan itu benda yang tak diperselisihkan. Ini adalah benda yang wajib. Mana ada orang berselisih antara adil dengan zalim? Adil mesti adil. Mana boleh zalim? Entah tak boleh kata ni masalah khilafiat ustaz. Adil dan zalim ni. Oh jadi mana zalim boleh? Tak boleh. Sebab nas Al-Quran dengan jelas menerangkan tak boleh berbuat zalim. Begitu juga dalam masalah pentadbiran dan pemerintahan berdasarkan undang-undang dan syariat Allah. Ini bukan masalah khilafiat. Ini adalah masalah yang diijma' di kalangan ulama. Bahawa yang membuat hukum hanyalah Allah. Ini bukan masalah khilafiat. Masalah macam ini, bila ulama mengeluarkan hukum dan mengatakan orang yang menolak undang-undang dan peraturan Allah boleh menjadi kufur sekiranya dia mengiktikadkan keharusannya menolak. Ini tidak dipanggil pertembungan yang saya sebutkan tadi. Ini adalah pertembungan yang perlu bagi menegakkan kebenaran, tetapi perlu berada dalam lingkungan adab dan akhlak yang baik. Jangan keluar daripada lingkungan adab dan akhlak yang baik, kerana akhirnya membawa kepada fitnah di antara sesama umat Islam. Kita kena terang dan bagi peluang untuk manusia berfikir dan menerimanya. Kita tak boleh terang, bila orang tak ikut, kita pukul kepala dia. Jangan, tak boleh. Wallahualam. Hari ni timbul, apa dia, bila ada tuan-tuan guru kita yang mengatakan masalah bersila lendik, bukan? Kata istawa alal arsh, maka dikafirkan kepada setengah-setengah tuan guru. Begitu juga kalau ada ulama-ulama yang mengeluarkan pandangan yang berbeza sedikit daripada pandangan ahli sunnah wal jamaah, maka dikafirkan terus. Tak boleh. Pendekatan macam tu salah. Kerana di dalam pendirian ahli sunnah wal jamaah, lazimul mazhab laisa bimazhab. Al-mu'tamad, yang menjadi mu'tamad dalam ahli sunnah wal jamaah, orang yang bercakap dengan satu pendapat menyerupai dengan pendapat mazhab yang lain. Dia tidak dihukum seperti orang yang menganut mazhab itu. Boleh faham ni? Saya ulang balik. Orang yang memegang satu pendapat menyerupai dengan pendapat mazhab lain. Boleh? Yang dianggap mazhab lain itu menyeleweng. Dia tidak boleh dihukum sebagaimana orang yang menganut mazhab itu. Boleh? Jadi lazimul mazhab laisa bimazhab. Dengan itu apabila kita tengok ada orang berpendapat macam pendapat Mu'tazilah aja, kita tak boleh kata dia itu seperti orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah hukumnya apa? Setengah ulama kata bid'ah, fasik, setengah kata kafir. Maka kita tak boleh kata entah kafir sebab entah berpahaman dengan pendapat Mu'tazilah. Tak boleh. Kerana dia hanya memakai satu pendapat dan bukan dia menganuti fahaman Mu'tazilah. Maka dia perlu ditegur dan dinasihati. Kerana pendapat itu mengelirukan orang. Tapi tidak boleh menghukumnya sebagaimana menghukum Mu'tazilah. Bila kita tengok ada ulama kata bahawa sebagai contoh Allah bersila lendik di atas arash, dengan maksud bukannya menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi dah macam pendapat Wahabi, kita tak boleh menghukumnya seperti Wahabi. Kalau kita hukum Wahabi kafir, bagi setengah yang ekstrim, dia hukum kafir, ni tak betul. Lalu kita hukum orang yang berpandangan pendapat seperti itu pun kafir, tak betul. Itu tak betul dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah. Kerana yang mu'tamad, orang yang membawa satu-satu pandangan tentang mazhab-mazhab yang berbeza, tidak dihukum dia seperti orang yang menganuti mazhab. Itu dia. Begitulah juga dalam kita berdepan dengan golongan sekular. Jangan kafir mengkafir. Contoh dia kata bahawa saya tengok bahawa apa dia tu undang-undang Islam ini, apa dia ni, bimbang akan membawa kepada pertumpahan darah. Takut rakyat tak boleh terima. Kita tak boleh kata entah ni berpahaman sekular, kafir. Tak boleh. Boleh faham tak ni? Tak boleh. Tapi kita boleh kata pandangan entah salah. Entah kena tarik balik. Entah kena betulkan. Tetapi tak boleh menghukum dia. Seperti mana kita hukum orang sekular yang ada di Amerika dan orang sekular yang ada di Britain. Boleh faham ni? Tak boleh. Yang ada di Amerika dan Britain, kafir. Tapi yang berpegang dengan pendapat seperti itu tak boleh dihukum kafir
selama mana dia tidak mengakui ana memang sekular dan ana pegang pahaman sekular, maka kalau begitu bawa kafir. Boleh? Sebab saya nak mengelakkan kebanjiran kafir mengkafir. Sikit-sikit kafir, sikit-sikit kafir. Ini tak mengikut pendekatan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah adalah suatu mazhab yang sangat lunak dan sangat cermat dalam soal kafir mengkafir. Soalan? Jadi saya ingat, tak ada apa dah. Boleh ya? Jadi faham dah? Ada faham lepas ni, janganlah pula pilih sekular lagi. Al-ilmu bila amal kasyajari bila samar. Ilmu tanpa amal seperti pokok tanpa buah. Pokok tanpa buah ini dijadikan bahan api, dibakar. Dalam matan Zubat menyebut, wa kullu man bighairi ilmin ya'malan, dan setiap orang yang tanpa mengikuti ilmu sebagai amalannya, dia tak ikut ilmu, tak beramal dengan ilmunya. Mu'azzabun min qabli ubadil wasan, di akhirat besok dia akan dibakar oleh Allah Ta'ala lebih dahulu daripada penyembah berhala. Jadi bila kita mengaji, kita datang surau, kita belajar, kita amalkan, kita pegang. Kerana pendirian ahli sunnah wal jamaah adalah pendirian yang sebenar, yang mewakili ajaran Islam dalam soal akidah, soal syariah dan soal akhlak. Jadi kita pegang betul-betul. Dan yang saya lontar ini bukan mengarut, bukan saya reka, bukan saya buat-buat, bukan sentimen politik, tidak. Itulah dia ajaran Islam yang menjadi pendirian ahli sunnah wal jamaah. Jadi marilah kita betul-betul mengikuti landasan ahli sunnah wal jamaah. Bukan semata-mata dalam bab wirid, bukan semata-mata dalam bab maulid, bukan semata-mata di dalam bab zikir, bukan semata-mata dalam bab menerima tasawuf, bahkan dalam bab yang ahli sunnah wal jamaah muncul untuk menentangnya, iaitu menentang falsafah. Menentang falsafah. Apa bentuk sekalipun, termasuklah terutamanya di zaman kita yang dipanggil secularism, falsafah politik yang diamalkan oleh pemimpin-pemimpin sebahagiannya di dunia Islam. Itu dia. Boleh tuan-tuan, saya rasa sekadar itu dulu. Ya, jangan kita jadi macam di zaman lampau, At-Tufi. At-Tufi ni dia kata ana Mu'tazili wa ana Sunni wa ana Syi'i wa ana, dia belaka dia kata. Aku Mu'tazilah, aku pun Sunni, aku pun Syi'i, aku pun ini. Dia, aku pun Jahmiyah, aku pun Qadari, semua belaka dia. Dia boleh pakai semua. Tak boleh. Tufi tak boleh menjadi contoh. Kenapa? Dia sudah jadi loya buruk kerana tidak membeza antara hak dan batil. Bagi dia semuanya sama belaka. Tak boleh, tak boleh. Islam tidak bertunjangkan dengan kekaburan dan kekeliruan seperti itu. Islam antara sifat asasnya al-wudu, jelas mana yang benar, mana yang salah. Jelas. Jadi bila dah benar kita pegang, bila yang salah kita tinggalkan. Supaya kita menjadi manusia yang diridai Allah. Silakan. Salam. Ya? Burah. Ingatkan tak ada orang soal. Ada juga. Bismillah. Saya ingat penjelasan yang diberikan oleh saudara Ustaz Zamihan di dalam YouTube tentang burah. Ya? Ada baca? Iaitu tentang apa yang berlaku dengan ikhwan muslimin di Mesir yang dituduh sebagai burah. Penjelasan yang sangat elok. Dia mengingatkan bahawa burah itu, kita kena ingat bahawa burah, ya, asalnya burah ni ialah golongan yang menentang kerajaan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, kerajaan yang benar, khilafah Islam yang keempat daripada khilafah Ur-Rasyidin. Jadi dia menentang khilafah Islam itu, dan dia turut sama menentang kepimpinan Sayyidina Muawiyah. Jadi dia lawan belaka. Ni golongan Khawarij. Mereka itu juga adalah burah. Ikhwanuna bara alaina, kata Sayyidina Ali. Lebih kurang macam tu. Saudara kita bara, iaitu bersikap melampaui batas kepada kita, lalu memerangi kita. Baik. Jadi disebut di situ ikhwanuna, saudara kita. Burah ni saudara kita juga. Bukannya orang kafir. Baik. Jadi bagi golongan burah ini, dia tidak boleh dihadapkan dengan kekerasan selama mana dia itu tidak menggunakan kekerasan. Apabila dia menggunakan senjata dan dia mengangkat senjata,
barulah boleh dihadapi dengan kekerasan, tetapi dengan syarat. Pemerintah hendaklah menghadah wakil dari kalangan orang yang dihormati untuk menasihati golongan itu, supaya meletak senjata. Setelah dibuat dialog dan nasihat, dia tidak meletak senjata, barulah pemerintah itu dibenarkan dari sudut syarak menyerang golongan buruh itu. Itu dia. Apa yang berlaku pada hari ini di Mesir, orang-orang yang cuba mempertahankan pemerintahan yang benar, yang dipilih melalui sistem demokrasi. Pemerintah-pemerintah yang memerintah dengan cara pemerintahan yang jauh lebih adil daripada pemerintahan Husni Mubarak. Tiba-tiba kuasa mereka itu dirampas oleh pemberontakan tentera yang mengkhianati ketua turus angkatan tentera. Ketua turus angkatan tentera ialah presiden. Dia mengkhianati ketua turusnya dengan merampas kuasa. Lalu rakyat turun untuk mengatakan tak puas hati. Tiba-tiba ditembak dengan peluru hidup dan dibunuh. Dan dituduh rakyat ini sebagai buruh. Itu tak betul. Itu bukan buruh. Sebaliknya, yang buruhnya ialah yang merampas kuasa. Menggunakan kekerasan. Itu dia. Baik, adapun dalam konteks negara kita, dituduh orang yang berdemonstrasi dengan cara yang aman sebagai buruh, maka ini sudah tentulah merupakan suatu fatwa yang sangat-sangat terburu-buru dan tidak teliti. Ya, dan tidak teliti. Jadi biasalah, ya, manusia ni macam-macam kita panggil tekanan dan berbagai-bagai gangguan. Akhirnya kadang-kadang mana ada gading yang tidak retak, apatah lagi gading yang memang dah retak. Ya, jadi keluarlah fatwa yang pelik-pelik. Nah itu dia. Ya, jadi fatwa itu saya ingat budak belajar tahun 1 Universiti Azhar pun tahu. Pelik fatwa tu. Pelik. Kenapa? Orang demonstrasi yang tak bawa senjata, tak bawa pistol, tak bawa parang, dia sekadar berdemonstrasi secara aman, merasakan tak puas hati dan menyatakan tak puas hatinya, tiba-tiba dituduh buruh. Ini suatu hal yang apa kita panggil sangat-sangat tidak menepati dengan hukum syarak yang berkaitan tentang buruh. Wallahu a'lam. Jadi tadi 10 dah. Jadi saya ingat apa tujuan kita bincang ni, supaya kita mengumpul kembali semangat kita dan keazaman kita atas dasar cinta kepada Rasulullah SAW, untuk mengikuti Rasulullah SAW, bukan sahaja daripada aspek akhlak, tetapi juga daripada aspek akidahnya. Kita tak mahu kita beramal macam Nabi, pakai jubah, pakai serban, tetapi dalam waktu yang sama kita menyokong golongan yang mendukung pahaman sekular. Maka menunjukkan ada masalah dalam akidah dan pemahaman akidah kita, sebagaimana yang dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita tak mahu begitu. Kita nak kita ikut Nabi SAW daripada sudut pakaiannya, dari sudut amalan baginda, dari sudut kecintaan kita kepada baginda, dan juga terutamanya dari sudut akidah yang menjadi pegangan baginda, yang Nabi ingatkan dalam satu hadis, man tashabbaha fi qaumi bi qaumin fahuwa minhum. Sesiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia daripada kalangan kaum itu. Maka kalau kita menyerupai orang-orang barat dengan mengambil sistem dan dasar mereka dalam berpolitik, maka kita takut kita termasuk di kalangan hadis yang diingatkan oleh Nabi, bahawa kita yang berserti itu adalah merupakan golongan yang menyerupai kaum tersebut, yang diingatkan oleh Nabi dalam hadis itu sebagai ancaman kepada golongan yang berlaku dan bersikap begitu. Karena kalau kita sudah menyerupai dengan kaum itu, maka sudah tentulah kita akan dihimpun bersama mereka di hari akhirat. Na'udzubillahi min dzalika. Sekadar itu yang dapat disampaikan pada malam ini. Mohon maaf atas masa yang diambil dan juga kelewatan, dan serta dalam penyampaian sekiranya ada yang melukakan perasaan dan menyentuh perasaan, saya mohon maaf. Sekadar itu yang mampu untuk diterangkan, dan untuk kita berlaku adil terhadap ahli sunnah wal jamaah, supaya kita faham siapa musuh sebenar ahli sunnah wal jamaah itu. Jazakumullah khairan katsira. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kullu nafsin za'iqatul maut.
ajal kan datang, malaikat maut segera menjelang, dicabut nyawa tiada terbilang, sakit terasa bukan kepalang, dicabut nyawa tiada terbilang, sakit terasa bukan kepalang. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي أخيتي، جاء رجل لابن باز رحمه الله فقال: يا شيخ، لي 7 سنوات لم أرزق بالولد، فلم يزد الشيخ إلا أن قال كلمة واحدة: أكثر الاستغفار. وبالفعل جاء بعد عام يبشر الشيخ بأن زوجته حامل، وجاء رجل إلى الحسن البصري فقال له: إن السماء لا تمطر، فقال له الحسن: استغفر الله. ثم جاء آخر فقال له: أشكو الفقر، فقال له الحسن: استغفر الله. ثم جاء آخر فقال له: امرأتي عاقر لا تلد، فقال له الحسن: استغفر الله. فقال الحاضرون للحسن البصري: أو كلما جاءك شاك قلت له استغفر الله؟ فقال الحسن البصري: ألم تقرأوا قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الله أكبر أحبتي، كل هذا في الدنيا، فكيف الآخرة؟ ألا يكفي أحبتي من الاستغفار أنه يقي المؤمن من العذاب؟ فقد كان في الأرض أمانان من عذاب الله، رفع الأول وبقي الثاني. فأما الأول فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وأما الثاني فهو الاستغفار، قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فلا تترك أخي الكريم، أختي الكريمة، الاستغفار أبدا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فابدأ الآن مع نفسك لا يراك أحد وقل: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم ارفع قدر من نشر هذا المقطع، وصلى الله على من إذا صليت عليه صلى الله عليك بها 10.